generation interaction. Kompleks ini fungsi pertamanya ialah untuk menempatkan pejabat kebajikan dalat. Sebab pada masa ini pejabat kebajikan dalat menumpang di bangunan lama pejabat daerah dan terletak di tingkat 3. Dan tentu sekali ini tidak sesuai, terutama sekali bagi warga emas. Dan disebabkan itu kita telah memohon masa arwah Tok Nan masih hidup dahulu supaya satu kompleks diadakan di dalat ini untuk menempatkan nombor 1 ialah pejabat kebajikan yang sedang menumpang dan tempatnya terletak di tingkat 3. Kemudian dalam proses perancangan itu kita mahu ianya mempunyai satu fungsi bukan saja untuk menempatkan pejabat tetapi untuk menempatkan nombor 1 pusat aktiviti warga emas atau PAWE yang sekarang ini menumpang di klinik kesihatan lama yang sebenarnya tidak boleh digunakan, tidak selamat digunakan tetapi tidak ada tempat. Jadi mereka menggunakan tempat tersebut. Jadi pusat aktiviti warga emas. Dan juga untuk menempatkan PDK yang sekarang ini menyewa satu bangunan di kampung dekat dengan kampung Tanam. Jadi pusat aktiviti warga emas, kemudian PDK, pusat rehabilitasi dalam komuniti. Selain daripada itu untuk pusat aktiviti kanak-kanak dan satu lagi ialah untuk TASKA, TASKA OKU. Jadi dengan sebab itu akhirnya dari segi konsepnya bangunan ini merupakan satu kompleks yang mempunyai berbagai fungsi selain daripada menjadi pejabat, ianya juga menjadi tempat berkumpulnya generasi warga emas dan generasi muda. Dan dengan itu kita berharap dari segi konsep bangunan ini ada interaksi antara warga emas dengan yang muda, kanak-kanak, dengan kanak-kanak. So intergeneration interaction, social interaction, supaya ianya dapat menimbulkan iaitu win-win situation untuk warga emas bila bergaul dengan kanak-kanak, dan begitu juga kanak-kanak bila mereka bergaul dengan warga emas ada perasaan empathy, prihatin, kasih sayang kepada yang lebih tua daripada mereka. Dan bilik-bilik yang diadakan juga telah dirancang sebegitu rupa supaya ianya dapat memberi kemudahan untuk menjalankan terapi untuk pusat pemulihan dalam komuniti tadi untuk OKU kita melibatkan occupational therapy, fisioterapi dan speech therapy. Speech therapy. Jadi kemudahan-kemudahan seperti ini diadakan. Kemudian kemudahan juga untuk menempatkan iaitu produk yang dihasilkan oleh sama ada warga emas dalam aktiviti mereka, produk yang dihasilkan oleh PDK juga dan juga kanak-kanak. Jadi ada satu ruang showroom di sana untuk sama ada hanya untuk pameran ataupun untuk jualan, dan lokasinya sangat strategik dekat dengan tempat jalan masuk ke kompleks bangunan ini. Jadi saya amat bersyukur dan amat berterima kasih. Kami di Dalat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan pada masa itu, Tok Nan yang menjadi Ketua Menteri dan diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sekarang ini. Kerana ini kerana memberi iaitu satu kemudahan dan kemudahan kepada terutama sekali kumpulan yang the disadvantage and the needy, jadi kemudahan untuk terapi, untuk interaksi, berbagai intergeneration interaksi, dan mudah-mudahan siapa saja yang datang ke sini akan merasa tenang, damai dan sejahtera. Jadi Datuk Seri, setakat ni peratus siapnya bangunan ini berapa banyak? Dalam 77.5% macam itulah. Jadi hari ini Yang Berhormat Datuk Francis dan dengan Setiausaha Tetap ada bersama DO, pihak JKR, kontraktor telah jadi kita telah mendapat taklimat daripada pihak kontraktor dan juga daripada agensi pemantau JKR
bahawa lepas ini catch up plan sebab sekarang ini memang lewat jadual dan kita telah dengar tadi satu catch up plan akan dilaksanakan, terutama sekali dari segi mendapatkan pekerja. Barang-barangnya kebanyakannya sudah ada di sini, iaitu orangnya yang hendak menjalankan kerja-kerja iaitu pembinaan ini dari segi tiling dan sebagainya tu ya, yang itu. Dan mudah-mudahanlah ianya berjalan dengan lancar supaya kita dapat gunakan dalam tahun ini juga. Jadi Datuk Sri, difahamkan ini kompleks yang pertama seumpamanya di Sarawak kan? Ini kedua. Yang pertama di Sri Aman. Di Sri Aman, cuma di Sri Aman ianya menggunakan bangunan sedia ada. Dan di Ubah Suai fungsinya supaya ia mempunyai berbagai fungsi, pejabat, kemudian untuk taska, untuk pusat pemulihan dalam komuniti. Jadi ada perancangan untuk membina kompleks seperti ini di bandar-bandar besar lain seperti Miri, Sibu dan Bengkulu. Kita melihat kepada keperluan, keperluan. Ada tempat dah ada pejabat, ada pejabat kebajikan. Untuk di Dalat ni pejabat pun tak ada. Kemudian PDK terpaksa menyewa bangunan di kampung, di kampung. Jadi kita melihat kepada keperluan, jika keperluan itu mendesak dan kita bolehlah majukan permohonan tersebut kepada kerajaan. Sebab saya rasa konsep seperti ini memang sangat bagus. Di mana dalam perancangan bangunannya dan juga perancangan dari segi kemudahannya, yang kita tekankan ialah supaya intergeneration interaction. Sebab kita mahu satu sikap dan semangat semangat sayang dan juga ciri-ciri penyayang, prihatin ada dalam masyarakat kita. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Dan ada tempat seperti misalnya music room di situ intergeneration interaksi pun boleh berlaku. Resource room, reading room yang sama ada yang muda membaca kepada warga emas ataupun di sebaliknya warga emas membaca kepada kanak-kanak kecil. Jadi kemudian ada satu tempat di mana ianya adalah ruang terbuka di mana kanak-kanak boleh bermain dan warga emas boleh duduk dan pantau mereka bermain. Jadi dengan itu kita berharap warga emas itu pun merasa tenang kerana merasa bahawa mereka ini masih berguna kerana dapat menjaga ataupun memantau yang kecil. Now, itu satu terapi juga. Music satu terapi. Selain daripada occupational therapy, fisioterapi, speech therapy, terapi-terapi lain seperti music. Kemudian melihat kanak-kanak semasa mereka bermain. Kemudian reading, membaca juga. Dari segi konsepnya saya rasa ianya adalah sangat baik dan boleh diduplikasikan di tempat-tempat lain sekiranya tiada kemudahan, terutama sekali daripada pejabat kebajikan. Ada tempat sebelum ini memang macam di Dalat contohnya pejabat kebajikan yang menumpang. Okey, terima kasih.